Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, ini adalah Huawei Nova 8i, sebuah penawaran mid-range terbaru daripada Huawei untuk penggal 2021 yang kedua ni lah. Dan aku dah gunakan peranti ni selama beberapa ketika. Jadi dalam video kali ni aku nak kongsikan kepada korang tentang top 3 apakah perkara yang menarik tentang Huawei Nova 8i ni, dan sedikit sebanyak aku nak share kepada korang tentang tips bagaimana korang nak gunakan Huawei Mobile Services ataupun HMS pada peranti ini, ataupun apa sahaja peranti Huawei dengan lebih, boleh dikatakan lebih padu dan juga lebih berkesan. Jadi tak perlu lengah masa lagi, let's check it out. So, perkara pertama yang menarik tentang Huawei Nova 8i ni adalah of course berkenaan dengan dia punya super kamera ataupun kamera yang cantik dan menawan. So, dari segi sensor, Huawei Nova 8i ni menawarkan setup quad AI kamera, di mana kamera utama dia adalah 64 megapiksel, kamera kedua adalah 8 megapiksel ultra wide angle, kamera ketiga adalah 2 megapiksel makro, kamera keempat adalah 2 megapiksel depth sensor. So, selama menggunakan peranti Huawei, termasuklah Huawei Nova 8i ni, aku boleh katakan Huawei punya kamera dia ada dia punya color science sendiri, di mana dari segi penggunaan sehari-harian untuk gambar siang, kamera belakang ni mampu menghasilkan gambar yang aku boleh katakan super sharp, cantik, boleh dikatakan nampak natural tetapi yet still vibrant dan juga kontrasti. Di mana apa aku boleh katakan dia punya ultra wide angle pun nampak cukup luas dengan 120 darjah punya wide angle, dan dia punya makro dan juga depth sensor memang boleh menghasilkan gambar-gambar yang aku boleh katakan agak eye pleasing. Manakala dari segi dia punya selfie camera, aku boleh katakan memang tak boleh nak cakap apalah. Even though Android terkenal dengan dia punya beautification mode, aku boleh katakan bila korang turn offkan saja beautification mode tu, korang boleh dapatkan gambar natural yang aku boleh katakan agak padu lah. Dan dari segi dia punya night mode, korang jangan risau, Huawei memang aku boleh katakan antara pelopor untuk night mode ni daripada dulu sampai sekarang. Di mana bila korang stand still gambar untuk night mode dia, korang activatekan night mode dia, gambar-gambar yang dihasilkan aku boleh katakan memang cerah tetapi yet still tak banyak noise. Overall, apa aku boleh katakan, kamera yang ada pada Huawei Nova 8i ni memang boleh dikatakan untuk day to day activity memang padu habis. Perkara kedua yang aku boleh kata yang menarik tentang Huawei Nova 8i ni, at least dalam kelas dia, dalam kelas harga dia, adalah dari segi dia punya super charging. Di mana untuk pengetahuan korang, Huawei Nova 8i ni hadir dengan super charge 66 watt. Di mana korang boleh mengecas peranti ini daripada kosong sampai ke 68% dalam masa 20 minit saja. Dan kalau anda kata korang nak cas daripada kosong sehingga penuh, hanya mengambil masa 38 minit saja. Dan Huawei, selama aku pakailah pada peranti Huawei daripada dulu sampai sekarang, yet still dia adalah one of the brand yang memperkenalkan this kind of super charge ataupun fast charging ni. So, apa aku boleh katakan, kalau korang pakai Huawei Nova 8i ni, korang tak perlu nak risau kalau anda kata bateri korang drain ke, nak habis ke. Korang just plug in dia punya super charging, dia akan berjaya memberikan juice kepada peranti korang ni dalam kadar yang sangat-sangat cepat. So, perkara terakhir aku boleh kata yang menarik tentang Huawei Nova 8i ni adalah of course dari segi dia punya paparan dan juga dia punya display ni, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.67 inci, IPS LCD Full HD Plus, dan dia juga mempunyai screen to body ratio hampir 94.7%. Maksud dia apa? Kalau korang guna display Huawei Nova 8i ni, korang akan mendapatkan sebuah paparan yang aku boleh kata flat display. Aku suka flat display, cantik, cukup sharp dan cukup lebar. Dan dalam masa sama, kalau korang nak gunakan untuk konten media sosial ke, YouTube ke, Netflix ke, memang dia adalah sebuah paparan yang memang sangat-sangat berkualiti. Dan bagi siapa yang concern, ialah kita sekarang guna peranti-peranti ni agak lama sehari-harian. So bagi siapa yang risau tentang kesihatan mata, jangan risau. Huawei Nova 8i punya display mempunyai sertifikasi daripada TUV Redland untuk generasi kedua Blue Light Protection. Maksudnya apa? Kalau korang guna dalam jangka masa yang lama untuk peranti ini, dia tidak akan merosakkan mata ataupun memberikan keradangan kepada mata korang. So, selesai sudah perkongsian daripada aku tentang 3 perkara menarik tentang Huawei Nova 8i ni. Now, the elephant in the room. Jadi macam kita semua tahu bahawa Huawei telah beberapa tahun telah beralih daripada Google Mobile Services kepada mereka punya services sendiri, iaitu Huawei Mobile Services ataupun HMS. Dan apa aku boleh katakan, jujur cakap, dia belum lagi sepenuhnya solid dan juga a total alternatif. Tetapi melihat daripada setahun yang lepas ke sekarang, aku boleh katakan lots thing have been improved dekat dalam diorang punya HMS ni dan juga apps gallery. Semakin hari semakin banyak aplikasi-aplikasi yang kita rakyat Malaysia guna sehari-harian telah ada secara native dekat dalam diorang punya HMS ni. So that makes me wonder, kalau kita beri dia ruang another year, another 2 years, mungkin dia boleh jadi a solid alternative seperti mana JMS yang kita sedia ada sekarang ni.
So, sekarang aku nak kongsikan kepada korang tentang beberapa tips bagaimana korang nak gunakan Huawei Mobile Services ataupun HMS pada peranti Huawei Nova 8i ni, ataupun apa saja peranti Huawei dengan lebih boleh dikata mantap dan juga berkesan. Jadi, let's go! So, sebelum kita in-depth tentang HMS, tentang apa yang ada dalam HMS ni, ada 3 perkara yang aku perlu pastikan korang faham dan korang biasakan terma-terma ni. Iaitu yang pertama adalah phone clone. Jadi phone clone ni adalah satu aplikasi ataupun satu servis dekat dalam HMS ataupun dalam peranti Huawei di mana dia bertindak sebagai cloning daripada phone Android korang yang lepas kepada phone ini. Sebab apa? Macam korang tahu bahawa Huawei tak guna GMS lagi. Jadi benda-benda basic, contohnya bila korang tukar kepada peranti Huawei yang HMS ni, how you want to backup your contact kan semua, dia akan menggunakan phone clone ni. Jadi bagaimana caranya? Jom aku tunjukkan. So first thing first, korang pergi kepada korang punya peranti Android yang lama, korang masuk ke dalam Play Store, korang cari phone clone dan korang install aplikasi phone clone ini. Kemudian at the same time, korang pergi dekat Huawei, korang cari Huawei apps ni, korang buka phone clone dekat Huawei phone ini. So korang buka aplikasi phone clone pada peranti Android korang yang lama, korang pilih bahawa dekat Android phone yang lama ni, this is the old device. Dekat Huawei phone, this is the new device. Alright, korang allow everything. Alright, jadi select all device type ni, korang ambil others Android. Kalau korang pakai iOS, korang ambil iOS ataupun iPhone. So korang next. Sekarang korang ambil peranti Android yang lama ni, korang scan barcode yang ada pada peranti Huawei Nova 8i ni ataupun apa-apa saja peranti Huawei. Dan akan kata bahawa connection has been successful. Okay, jadi dia telah berjaya di peringkat antara peranti Huawei korang dan juga peranti Android lama korang. So dekat peranti Android lama korang, korang boleh pilih apa benda yang korang nak dia backup kepada peranti Huawei korang. Sama ada contact, music, gallery dan lain-lain. So korang tekan transfer. Okey, sekarang proses transfer ke peranti HMS korang telah selesai. So dekat peranti Android lama, okey. So korang selesai untuk itu. Untuk dekat peranti HMS ni, korang boleh tekan finish. Okey, korang boleh restore to data easily, korang enablekan saja. Alright. And then dia akan update untuk cloud ni. So tak perlulah sebab tak ada internet. So itu sahaja guys. Alright, itu sahaja. So sekarang korang boleh check dekat peranti korang, all the apps yang ada pada peranti Xiaomi aku yang lama telah berjaya di-install dekat sini lah. Jadi especially contact, itu yang paling penting. So kita check contact. So dekat dalam contact, semua contact telah berjaya di backup telah, lebih kurang 5,700 contact tadi. So proses ini adalah the basic process, first thing first yang korang kena lakukan bila mana korang memiliki sebuah peranti Huawei HMS ini. So settle sudah pasal phone clone. Jadi perkara kedua yang korang patut kenal dan patut tahu bila mana korang nak berpindah kepada Huawei devices yang menjalankan HMS adalah dia punya apps gallery. So basically apps gallery kalau korang buka, dia adalah umpama macam Google Play Store ataupun Apple App Store, di mana dekat sini adalah tempat di mana korang nak install apps, segala benda dekat dalam ni. So sama ada korang boleh search dekat atas ni, okay, dia akan keluar apa yang korang nak cari tu, ataupun korang boleh tengok dekat bawah ni lah, dia ada apps, dia ada games kan. Jadi korang boleh install mana-mana yang korang perlukan lah. Dan sepanjang aku gunakan, aku boleh katakan apps gallery ni memang lots improve compared to setahun lepas, compared to 2 tahun lepas. Kebanyakan aplikasi-aplikasi yang kita orang Malaysia guna, especially macam MySejahtera, banking apps, gaming, media sosial apps, semua telah siap sedia kat dalam apps gallery ni. So perkara ketiga yang korang patut kenal, the basic things yang korang patut tahu tentang HMS ataupun Huawei devices adalah dipanggil sebagai pattern search. So pattern search ni sebenarnya ada dekat atas ni. Pattern search ni aku boleh katakan dia umpama macam Google search, di mana dekat sini korang boleh cari segala benda korang nak, ataupun dia akan paparkan segala benda lah, trending product, trending searches, trending travel dan semua benda dekat dalam ni. Dan pattern search ni adalah satu alternatif jikalau katakanlah bila korang nak search apps dekat apps gallery, tak ada dekat dalam apps gallery, pattern search ni akan take over dan mencari aplikasi-aplikasi tersebut dekat laman web, contohnya dekat Google ke mana-mana, dekat APK Pure ke APK Mirror, untuk diinstalkan dekat peranti korang. So aku boleh katakan pattern search ni memang a powerful tools yang patut korang belajar guna bila mana korang menggunakan peranti dengan HMS ni. Okay, so settle tentang perkara-perkara basic yang korang patut kenal bila mana korang berpindah kepada peranti Huawei dengan HMS ni. Now, aku tahu korang mesti concern kan? Okay, Bang Izami, itu adalah 3 benda basic lah. So, adakah semua aplikasi yang kita orang pakai, yang kita pakai sehari-harian berfungsi dengan jayanya dekat peranti dengan HMS ni? Jom aku tunjukkan sebahagiannya. So, first thing first, of course yang paling penting, paling crucial yang aku rasakan korang paling concern adalah dari segi communication punya apps ataupun aplikasi untuk komunikasi. Contohnya WhatsApp dan juga Telegram. So, bolehkah kita nak transfer data daripada peranti Android lama kepada peranti HMS ini
Jangan risau, boleh. Jom aku tunjuk yang pertama sekali adalah dari segi nak transfer WhatsApp kepada peranti Huawei Nova 8i ni. So untuk itu kita bawakan kembali peranti Android kita ni. Okay, so first thing first, cara dia mudah saja. Korang pergi kepada peranti Android lama korang, korang buka WhatsApp ni. Alright, contoh macam sekarang korang nampak ada satu chat dekat dalam ni. Aku check pada diri sendiri ada testing WhatsApp Nova 8i HMS. So ini sebagai bukti bahawa kejap lagi benda ni berjaya ditransferkan kepada peranti Huawei Nova 8i ni. So untuk itu, kita pergi kepada 3 dot di atas ni. Korang ambil setting. Korang ambil dekat chat ni. Korang akan cari dia punya chat backup. So untuk ini, korang please disablekan backup to Google Drive ni sebagai never. Dan dia akan backup kepada local drive. Dan korang lakukanlah backup korang sampai 100% selesai. Alright. So bila mana telah selesai, dekat peranti Huawei ni, kita install aplikasi WhatsApp. So macam ni nampak kan, aku dah install. Kalau anda kata belum install, korang boleh tekan install dan dia akan install pada peranti Huawei korang. So korang kembali kepada peranti Android lama ni. Korang ambil satu USB ni. Sama ada korang boleh pakai USB Type-C ni ataupun korang boleh transfer dengan mencucuk USB Type-C kepada komputer korang untuk korang transferkan file database WhatsApp dekat dalam peranti lama ni kepada peranti baru. Jadi untuk cara itu aku tunjukkan sekali. Kita masukkan pendrive dekat bawah ni. Korang masuk kepada file manager dekat peranti Android lama korang. Korang masuk kepada dia punya folder internal dia. So korang cari folder WhatsApp. Korang boleh tap kat sini, WhatsApp. So dekat dalam folder WhatsApp ni, korang just copy folder database ni. Dekat dalam ni korang akan dapat MSG Store Clip 14 macam ni. So korang copy folder database tadi. Right, lagi sekali database korang copy. And then korang pastekan dekat dalam USB storage tadilah yang ini. Alright. Alright, dah selesai. Kita remove safely supaya dia tak corrupt. Alright, selesai. Kita cabut. Sekarang korang cucukkan device tadi ataupun USB tadi kepada peranti Huawei korang pula. Alright. So korang buka korang punya file explorer dekat peranti Huawei korang. Okay. Korang cari USB stick tadi. Okay, USB stick. Korang cari folder database tadi. Okay, yang ini. Korang copy. Dan korang movekan ke dalam internal storage. Alright. Selepas itu, korang buka aplikasi WhatsApp korang. Alright. Sebelum itu, aku nasihatkan korang untuk korang enablekan permission storage dia. Kita masuk dekat dia punya setting. Alright. Korang pergi dekat korang punya aplikasi ni. Okay, korang cari apps. Alright, korang masuk. Permission ni korang pastikan korang enable especially dia punya storage permission dia. Allow. Better korang allow semualah untuk memastikan bahawa proses ini tidak terganggu. Kemudian korang pergi kepada peranti WhatsApp korang. Okay, korang masukkan korang punya nombor telefon. Okay, korang tekan next. Okay, korang masukkan korang punya SMS yang dihantar pada nombor telefon korang. Okay, kalau korang nampak dia jumpa backup found 2 minutes ago, korang tekan restore sahaja. Right, next. Okay, korang type nama korang, Izami Gadget. Alright, so telah selesai. So untuk check balik, korang masuk kepada chat ni. Kalau korang nampak, should be chat yang ada dekat sini adalah chat yang sama yang ada pada peranti Android lama aku lah. Jadi testing WhatsApp Nova 8i HMS sama sahaja. Bermaksud bahawa proses migrasi WhatsApp data korang daripada peranti Android lama korang kepada peranti Huawei dengan HMS ni telah successful. So settle pasal WhatsApp punya transfer. Now of course yang kedua adalah Telegram lah. Tapi Telegram aku boleh katakan agak simple. Sebab apa? All the data disimpan dekat Telegram punya server. So cara dia mudah. Korang masuk kepada apps gallery tadi. Korang search for Telegram. Okay. Okay, should be macam ni aku dah install. Tapi kalau korang boleh install, korang boleh tekan install. Dia akan melakukan proses instalasi. So korang cari Telegram punya apps tadi. Okay, dia dekat dalam media sosial. Kita cari media sosial ni. Korang buka Telegram ni. So korang masukkan saja korang punya nombor telefon. Korang pilih korang punya negara dahulu. Okay, korang tunggu dia akan hantar verification pada peranti Android lama korang. So korang ambil peranti Android lama korang. Okay, korang continue dan korang punya Telegram telah berjaya di-migrate daripada peranti Android lama korang kepada peranti Huawei Nova 8i ni. So Telegram a bit simpler. So selain daripada aplikasi komunikasi ataupun communication punya apps, perkara seterusnya ataupun apps seterusnya yang boleh kita kata agak penting ataupun crucial sekarang adalah dari segi dia punya email lah.
So of course kalau kita pakai peranti GMS, kita akan pakai Gmail punya app. Tetapi untuk peranti Huawei HMS ni, korang boleh download satu aplikasi dipanggil sebagai MyMail. Alright, ini adalah pengganti dia lah, MyMail. So korang install MyMail ni yang pertama sekali ni. So macam korang nampak dia dah habis install, korang just open sahaja. So dekat dalam ni korang boleh login korang punya Gmail dan korang boleh gunakan email macam biasa. Aku akan tunjukkan satu So korang ambil Gmail ni. Okay, macam ni aku dah login kan Katakanlah korang boleh login macam Google Gmail punya interface biasa. So korang login lah. So macam ni aku dah login. Dan sekarang segala email dekat aku punya personal email telah berjaya dimasukkan lah. So korang boleh guna, korang boleh compose email, tengok folder macam biasalah dekat sini. Semua ada dekat sini lah. Dan katakanlah korang tak biasalah, korang kata saya nak juga Gmail punya sort of like punya apps. So korang boleh gunakan browser macam biasa. Korang masuk dekat browser ni, korang type Gmail, right? So korang pergi kat sini, korang allow. Korang tekan use web version. Okay, jadi macam korang nampak, ini adalah web version of Gmail aku lah. So cara dia mudah, korang tekan 3 dot ni, korang letak add to home screen. Okay, so dia akan jadi seolah-olah macam apps dekat sini lah kalau korang nampak dekat sini kan. So bila korang buka, dia akan direct masuk kepada web based punya Gmail. So itu kalau anda kata korang nak memang Gmail punya Gmail. Alright. So settle pasal email, settle pasal communication punya apps. Now benda paling penting aku rasa lah kita guna telefon adalah dari segi aplikasi untuk movie ataupun untuk media lah. Contohnya macam Netflix, iFlix, View, Mubi dan lain-lain. Jangan risau, dekat peranti Huawei pun boleh pakai. Sama ada korang cari dekat Huawei Apps Gallery ni. Okay, kita cari, katakanlah kita cari Netflix. Okay, right. So korang boleh install lah. Macam ni aku dah install iFlix, semua aku dah install dekat sini. So sebagai buktinya, aku dah buatkan satu folder dekat sini. Okay, korang nampak dekat movie ni, all the aplikasi dekat dalam ni korang boleh gunakan. Aku buka Netflix, aku dah loginkan Netflix aku. Right, Izami Isak. So all the movie korang boleh layan macam biasalah, tak ada masalah. So korang boleh gunakan all the movie apps macam biasa, macam peranti GMS korang. So communication apps sudah, email sudah, media movie pun sudah kan. Last, boleh dikata last but not least lah, benda yang paling penting dalam kegunaan telefon kita sehari-harian, gaming apps. So bolehkah korang install gaming app yang korang biasa main? Contohnya Mobile Legends, PUBG, Honkai Impact, Genshin Impact pada peranti HMS ni. Boleh, tak ada masalah juga. Cara dia sama. Korang masuk dekat apps gallery ni, korang boleh search contohnya untuk, katakanlah untuk Mobile Legends. So korang boleh install dekat sini tau, Garena, Free Fire, Plants vs Zombie, semuanya ada dekat dalam ni. So sebagai buktinya aku dah install dekat aku punya peranti beberapa game yang kita biasa guna. So dekat dalam ni korang nampak PUBG Mobile boleh, Genshin Impact boleh, Honkai Impact boleh, Alpha 9 boleh, Mobile Legends pun boleh. Okay, kita try buka PUBG Mobile. Alright, macam korang nampak, boleh masuk macam biasa. Malah aku dah login kan pun pada akaun Facebook aku. So boleh main macam biasa. Malah bagi siapa yang concern, mungkin korang cakap, okay bang, Genshin Impact boleh tak? Pun boleh. Genshin Impact kita buka. Alright. Okay, so bila dah masuk, of course lah korang boleh main macam biasa lah. Alright. Right, so Genshin Impact memang tak ada masalah geng. So selain daripada itu, apps lain pun korang boleh gunakan. Contohnya macam Shopee punya apps kan, Shopee, Lazada, Huawei Store, Shopback, Lelong My, Alibaba, Workshop, semuanya korang boleh install dan boleh gunakan directly daripada apps gallery ataupun peta search. Mahupun korang boleh install juga aplikasi-aplikasi sosial, contohnya macam Facebook, Instagram pun boleh install directly daripada korang punya apps gallery ataupun peta search. So far memang tak ada masalah. Contohnya Facebook kita boleh gunakan macam biasa. Korang masukkan password korang boleh guna macam biasa, tak ada masalah. Now sedikit bonus punya tips lah. Ni kita boleh katakan macam bonus punya round. Katakanlah macam aplikasi-aplikasi macam YouTube yang dedicated tu memang korang tak boleh buka. Gmail pun korang kena pakai substitute punya apps seakan-akan macam Gmail, macam MyMail tadi. Katakanlah korang memang nak GMS kind of apps juga, boleh, tak ada masalah. Ini kita boleh katakan macam bonus punya tips, di mana korang boleh install satu aplikasi dipanggil sebagai G-Space. Korang pergi dekat apps gallery, korang type G-Space, korang install G-Space ni. Alright, download now. So basically apa aku boleh katakan, G-Space ni macam satu alternatif macam Play Store tetapi dalam peranti Huawei. Dia macam third party, tapi jangan risau tau, dia bukan download dekat third party punya website.
ini telah siap sedia dekat dalam korang punya apps gallery. Dia telah difilter dari segi dia punya keselamatan oleh pihak Huawei dan juga HMS lah. So korang tekan open. Okay, korang tekan start. Allow. Okay, continue. Okay, bila dah habis loading everything, korang akan nampak all the apps yang selalunya related pada GMS lah. WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain. So meaning that katakanlah macam tadi yang Gmail kan, kita guna MyMail sebagai alternatif. Katakanlah korang tak nak, korang nak guna Gmail juga boleh. Menggunakan G-Space ni, korang nampak kat sini ada Gmail, ada Drive dan lain-lain lah. Jadi caranya mudah saja. Contoh katakanlah macam YouTube ni, korang masuk. So of course benda ni dia ada sedikit iklan lah sebagai dia punya timbal balik dia. Tapi selain daripada iklan tu, aku boleh katakan dia works memang flawlessly lah. So bila mana korang dah masuk, dia akan minta korang sign in kepada korang punya seakan-akan Play Store. Okay, dia akan keluar sedikit macam pop-up. Tapi korang abaikan je, benda tu tak ada apa-apa lah. Itu dia punya method menggunakan G-Space ni. So korang masukkan korang punya email, korang agree. Dia sama, prosesnya sama macam korang masuk dekat korang punya Play Store. Sama saja. Korang tekan more, korang accept. And then korang install YouTube tu. Okay, dia dah habis install, korang tekan open. So dia akan masuk ke dalam aplikasi YouTube. Macam mana korang ada pada peranti-peranti GMS korang, memang tak ada masalah lah. Korang boleh search, akaun aku pun dah login dekat situ. Alright, so katakanlah kita back balik. Okay, kita back lagi. Back. Alright, so macam ni korang kena masuk ke dalam G-Space itu baru korang boleh buka aplikasi-aplikasi ni kan. Katakanlah korang nak dia ada direct pada korang punya home screen pun boleh. Caranya mudah. Korang pergi dekat YouTube tadi, korang press and hold. Korang nampak, korang create shortcut. So dia akan tambah kepada korang punya home screen. So lepas ni, kalau korang nak masuk, korang boleh direct tekan dekat sini, dia akan masuk ke dalam direct YouTube punya apps lah. Cuma sometimes again dia adalah dia punya iklan-iklan yang akan pop up, tapi sekejap saja. Okay, so itu adalah berkenaan dengan G-Space. So ada satu lagi bonus punya tips lah, satu lagi alternatif untuk YouTube secara specifically, di mana ia dipanggil sebagai Advanced Manager ataupun YouTube Advanced lah. Ini aku rasa semua orang yang guna Huawei dah familiar, ataupun orang yang guna Android memang familiar benda inilah. Cara dia mudah, korang pergi pada korang punya pattern search ni, korang type Advanced. Alright, so korang nampak dekat sini dia ada official website ni, korang tekan install. So dia akan masuk kepada official website untuk YouTube Advanced lah. So korang download Advanced Manager ni dulu. Okay, dia akan keluar macam ni lah untuk install. Ini adalah cara-cara nak install daripada pattern search. Korang tekan install. Okay, dah install, korang open. So dia keluar get started. Korang tekan next. Next. Okay, close. And then first thing first, korang download dulu Advanced Micro G ni. Dia ada keluar butang button download ni, korang tekan. Okay, korang allow. Korang install. Okay, selesai kan. So untuk perkara kedua, korang boleh pilih lah. Kalau korang nak pakai YouTube Music, korang boleh install. Macam aku nak pakai YouTube Advanced saja. Korang tekan, korang download juga. Korang install. Okay, korang allow. And then korang install. Okay, so selesai. Jadi korang pergi pada korang punya home screen. Korang boleh cari aplikasi YouTube Advanced tadi. Okay, kat sini. So korang buka. So korang remind me later. So dekat dalam ni dia adalah sebiji macam YouTube apps biasa yang ada pada GMS punya phone. Cumanya the best thing about YouTube Advanced ni, korang tak akan ada iklan-iklan yang kena skip tu. Jadi ini adalah salah satu lagi alternatif lah kalau nak kata korang nak gunakan HMS ni lebih flawlessly. So guys, apa aku boleh katakan, sebenarnya banyak je lagi tips-tips yang aku boleh kongsikan bagaimana korang nak mengoperasikan HMS ni dengan lebih berkesan dan dengan lebih mudah. Cumanya kalau kita nak cover dalam satu video tu panjang videonya kan. Tapi basically apa yang aku kongsikan dalam video kali ni adalah the basic thing dan the most important thing yang sepatutnya korang tahu bila mana korang nak menggunakan ataupun nak memilih HMS ataupun Huawei Mobile Services ni. So aku percaya, anda kata ada antara korang yang tengok video ni mungkin peminat-peminat Huawei yang zaman-zaman GMS dulu kan, zaman-zaman Mate 20 ke bawah. Mungkin korang nak beralih kepada peranti Huawei sekarang, korang ada sedikit rasa macam risau dan takut kan. Jangan risau, I believe that lepas korang follow tips-tips yang aku kongsikan ni, kalau anda kata korang nak gunakan peranti dengan Huawei Mobile Service ni, dia akan menjadi lebih mudah dan lebih berkesan. Of course, bagi akulah, semua benda tu ada jalannya. Yang penting kita kena tahu jalan dan cara nak menggunakannya. Itu saja. Alright, so guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang rasa video macam ni bermanfaat dan bagus untuk korang, korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah, tekan loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.